Dan lagi menyeramkan, budak tu tak ada muka. Flat je. Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. So, mula-mula sekali Pika nak cakap, minta maaf sangat-sangat sebab Pika dah lama sangat tak upload video baru untuk korang semua. Sebenarnya Pika agak busy dengan ada satu projek baru coming soon, di mana Pika akan buat review tentang benda ni. So, Pika memang sangat-sangat excited dan bila let's say kita akan keluarkan video tu, Pika akan bagi tahu dekat korang. Alright? So, keep on supporting Pika. Okay? So, tanpa kita buang masa, jom kita mulakan dengan kisah seram kali ini di mana Pika akan menceritakan tentang kisah-kisah seram yang berlaku dekat 3 kuartus penjara di Malaysia. Tetapi sebelum kita mulakan, Pika nak cakap yang sebenarnya kisah-kisah yang Pika dapat kali ini datangnya daripada seorang anak warden yang dia kongsikan kisah yang berlaku dekat kuartus yang pernah dia duduk sebelum ni. Yang mana dia juga merupakan seorang yang terbuka hijab. Dia boleh nampak benda-benda yang kita tak boleh nampak. Dan selain itu juga banyak sangat benda-benda misteri yang pernah berlaku dekat sekitar rumah ataupun kuartus yang dia pernah tinggal. Jadi hopefully cerita kali ni memang sesuatu yang sangat-sangat menarik untuk dikongsi. Dan jangan lupa juga untuk korang share dan tekan butang like dekat bawah. Okay, so jom kita mulakan. Yang pertama, kuartus penjara Kajang. Mengikut budak perempuan ni, kuartus penjara Kajang ni dia sebenarnya terletak dekat bahagian belakang tau. Dan kebiasaannya pelawat yang datang ke sana boleh nampak lah tembok penjara. Dan untuk ke kuartus, staf-staf semua ni mereka kena lalu satu jalan bukit yang agak tinggi. Dan dekat puncak tu dia akan ada satu selekoh tau yang sangat-sangat tajam. Dan disebabkan kat situ ada banyak kemalangan, jadi mereka ataupun pihak penjara ni pun telah meletakkan satu cermin. Cermin besar tu kan yang biasa korang nampak dekat kawasan-kawasan selekoh tajam tu kan. Diletakkan cermin tu dekat kawasan tu. Dan walaupun cermin tu ada dekat situ, tapi malangnya kemalangan memang selalu sangat berlaku dekat kawasan tu. Okey, di mana mereka kata banyak staf ni diorang ternampak satu lembaga yang berbaju putih, bertaring dan juga berambut panjang. Dan benda tu akan gunakan cermin tu untuk cermin dia menghias diri. Maksudnya orang selalu nampak benda tu bertenggek dekat kawasan cermin tu kan. Tengah main rambut ke, mungkin macam tu lah kot, menghias diri. Jadi kebiasaannya orang yang kemalangan dekat kawasan tu adalah sebab mereka terkejut. Sebab mereka ternampak makhluk tu tengah bertenggek dekat depan cermin sambil menghias diri ataupun sambil menyikat rambut. Dan bila diorang aksiden kan, lepas tu bila diorang toleh, sekali benda tu pun terbang sambil mengilai. Macam kisah kedua yang berlaku dekat kuartus penjara Kajang ni pula adalah benda yang berlaku dekat adik dia sendiri. Dikatakan yang pada malam tu, adik dia ni telah pun diserang asma. Jadi ayah dia ni pun bawa adik dia ni pergi hospital. Dan lepas tu bila dah keadaan adik dia semua dah stabil semua, jadi sekitar jam 4 pagi macam tu, ayah dia pun bawa balik adik dia ni ke rumah kan. Dan masa jalan ke rumah tu, diorang ni kena lalu jalan ataupun kawasan padang bola. Dan pada masa itulah ayah dia ni berjalan dekat depan, adik dia ni berjalan dekat belakang. Dan masa ayah dia macam agak jauh ke depan sikit tu kan, sekali adik dia dapat dengar macam ada orang berkawat tau dekat kawasan padang bola tu. Dan adik dia juga dapat dengar bunyi orang tengah kawat. Macam kiri kanan, kiri kanan, kiri. Macam tu kan. Adik dia dengar benda tu dan bila adik dia toleh, sekali adik dia sangat-sangat terkejut sebab adik dia nampak ada banyak sangat tentera yang beruniform tapi tengah berkawat dekat atas padang bola. Disebabkan adik dia terkejut dengan kejadian tu, keesokan adik dia demam panas. Yang kedua, kuartus penjara Simpang Renggam, Johor. Mengikut budak perempuan ni,
dekat kuartus penjara Simpang Renggam Johor ni, dia ada 2 rest house. Dan mereka katakan yang sebenarnya dekat kawasan ni memang agak keras tau. Mereka kerap kali dengar bunyi-bunyi yang pelik seperti bunyi orang tengah berkawat ataupun diorang nampak lembaga muncul. Dan kadang-kadang juga diorang dapat dengar macam budak tengah main guli tau dekat kawasan tu. Cumanya ada satu malam ni, ada satu kejadian yang berlaku dekat salah seorang staf dekat situ yang agak teruk jugalah dia kena. Di mana masa dia tengah tidur dekat salah satu rest house tu, tiba-tiba dia ni berlari keluar tau. Dia kata dia terkejut sebab masa dia tengah tidur, dia rasa lemas sangat-sangat. Jadi dia pun cubalah untuk buka mata. Bila dia buka mata dia tu kan, sekali dia memang sangat terkejut sebab dia kata dia nampak ada tentera Jepun tengah berkawat dekat atas badan dia. Dan lagi menakutkan, tentera Jepun tu masa tu bukan setakat berkawat dekat atas badan dia tau. Tapi masa tu benda tu seolah-olah tengah tarik mayat yang penuh dengan darah. Maksudnya macam berjalan atas dia, berkawat atas dia sambil tarik mayat yang penuh dengan darah, berulat ke, gitulah kot. So bila dia dah dapat melepaskan diri daripada keadaan tu semua kan, yang tu yang dia terus berlari keluar daripada rest house tu. Dan orang katakan yang memang rest house tu memang sangat-sangat menyeramkan. Macam kisah yang kedua pula berlaku dekat family budak perempuan ni sendiri, iaitu berlaku dekat makcik dia. Yang mana pada masa tu, dia dengan adik dia bersama dengan makcik dia tengah tengok TV. Lepas tu, makcik dia ni rasa macam lapar kan. Jadi, makcik dia pun cakap lah nak pergi buat Maggi dekat dapur. Jadi, makcik dia pun pergilah dekat dapur dan buatlah Maggi. Sekali, dia dengan adik dia kan dekat depan TV kan. Sekali, dia dapat dengar makcik dia menjerit daripada dapur. Tekan pause. Macam tu. So, dia orang macam, asal pula makcik aku ni menjerit macam tu kan. So, bila makcik dia keluar, dia tanyalah kenapa. Makcik dia cakap tak ada apa pun. Sebenarnya, rupa-rupanya makcik dia ni masa tengah menjerit dekat dapur tu sebab makcik dia tiba-tiba rasa seram sejuk dengan rasa meremang tiba-tiba. Sebab apa? Sebab masa dia tengah duk buat Maggi tu kan, dia dapat dengar dan juga rasa hembusan nafas tau dekat belakang tengkuk ni. Jadi sebab dia nak cover rasa takut tu yang dia menjerit daripada dapur tu, cakap tekan pause. Sedangkan masa tu dia orang semua tu tengah tengok Astro. Yang ketiga, kuartus penjara Muar. Mengikut budak perempuan ni, antara banyak-banyak kuartus penjara yang dia pernah duduk dengan family dia, kuartus penjara Muar ni merupakan yang paling banyak kejadian seram. Yang pertama, kejadian yang berlaku dekat mak dia. Pada malam tu, mak dengan ayah dia ni pergi surau untuk solat. Dan masa bila balik ni, ayah dia balik dulu. Jadi mak dia pun jalanlah sorang-sorang kan. Tiba-tiba ada satu lembaga besar ni yang berwarna hitam melintas tau. Jadi mak dia ni macam terkejut lah kan. Sebab lepas tu tiba-tiba benda tu macam hilang. Jadi mak dia pun jalan cepat-cepat. Dan bila mak dia dekat nak sampai dekat rumah, sekali mak dia memang sangat terkejut sebab dia nampak makhluk ataupun lembaga hitam yang melintas depan dia tadi tu tengah duk bertenggek dekat depan pos rumah diorang. Jadi, disebabkan mak dia takut sangat dan mak dia ni nak cover takut sama macam makcik dia tadi, mak dia pun bagi salam kuat gila. Sampaikan diorang dekat dalam rumah ni pelik. Asal pula mak diorang bagi salam. Assalamualaikum. Macam tu. Kot. Jadi diorang kat dalam ni macam terkejut. Asal pula mak bagi salam macam tu kan. Sebenarnya mak dia ni ketakutan. Kisah yang kedua pula berlaku dekat dia dengan adik-adik dia. Di mana pada malam tu dia kata yang dia ni rasa macam haus sangat. Jadi dia pun decide untuk turun ke bawah untuk minum air dekat dapur lah. Sekali masa dia tengah turun anak tangga ni, tiba-tiba kan dia dapat dengar suara orang menyergah dia dengan sangat-sangat kuat dan datangnya daripada store. Dia pun memang terkejut lah kan. Jadi adik-adik dia dekat belakang ni yang follow dia juga, bila nampak kakak dia ni terkejut, adik dia pun terus melompat naik balik ke tingkat atas. Sebab apa? Sebab adik dia ni tahu yang kakak dia ni kan terbuka hijab. Jadi mestilah kakak dia ni terkejut sebab kakak dia ni mungkin nampak sesuatu. Jadi disebabkan adik dia ni takut, that's why lah adik dia pun terus
laju-laju naik ke tingkat atas balik. Dan bila dia cuba untuk memberanikan diri untuk turun kan, sekali dia nampak ada banyak kepulan asap yang keluar daripada store. Yang lama kelamaan asap tu pun hilang. Macam kisah yang seterusnya ni pula berlaku dekat dia juga. Di mana pada masa tu dia kata dia tengah tengok TV. Tiba-tiba dia perasan ada seseorang macam turun daripada tangga tau. Jadi bila dia toleh, dia terkejut sebab dia tengok ada budak hitam yang turun daripada tingkat atas. Dan lagi menyeramkan, budak tu tak ada muka. Flat je. Lepas tu dia nampak budak hitam tu tadi yang tak ada muka tu berjalan dengan selambanya masuk bilik adik lelaki dia. Dan lepas tu benda tu pun keluar dan masuk bertenggek dekat atas katil dia sebelum tiba-tiba benda tu pun hilang. Dan kisah yang terakhir pula, dia kata yang pada malam tu, mak dia ni tiba-tiba seperti kena rasuk. Jadi mereka terpaksalah panggil ustaz untuk datang berubat mak dia dekat rumah tu. Dan masa tu disebabkan mereka tahu yang ustaz tu nak datang, jadi makcik dia ni naiklah ke bilik dia sebab dia nak tukar baju lah kan. Yelah mestilah selalu ada orang nak datang, kenalah pakai baju yang proper sikit, betul tak? Jadi masa makcik dia ni tengah tukar baju dekat dalam bilik, sekali bila makcik dia nak tutup pintu almari tu, makcik dia perasan dekat belakang almari, dekat belakang pintu almari tu kan. Kan daripada sisi mata tepi ni kita boleh nampak kan. Pada masa tu, makcik dia nampak ada pocong berdiri dekat belakang pintu almari tu. Dan makcik dia memang of course lah sangat-sangat terkejut. Lepas tu makcik dia terus berlari keluar kan. Jadi selepas tu, ustaz tu pun datang. Dan ustaz tu cakap sebenarnya rumah tu memang sangat-sangat gelap. Korang faham kan maksud gelap tu apa? Maksudnya memang benda tu banyak sangat dekat kawasan dalam rumah tu. Dan masa tu jugalah ustaz tu cakap sebenarnya dekat luar rumah tu ada 3 ekor pocong yang tengah menunggu. Dan dekat dalam rumah tu pula ada 30 ekor jin yang memang duduk dekat dalam tu. So, bagi pendapat korang antara semua kisah-kisah yang Pika ceritakan dekat benda yang berlaku dekat kuartus penjara tu, yang mana satu bagi korang sangat-sangat seram? Ataupun korang tak boleh nak imagine kalau korang berada dekat situasi budak perempuan ni tadi. Mungkin korang boleh kongsikan dekat Pika di bawah, okey, dekat komen. Dan jangan lupa untuk tekan butang like, komen dan subscribe dekat Pika Storyteller Channel. Dan itu sahaja video kita, video Pika untuk kali ini. Dan hopefully Pika akan jumpa korang dengan lebih kerap lagi in the next time. So, see you soon. Bye.